A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Naik atas semula tu. Ambil di dan lagi firman Allah Ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ambil situ semula. Atas nah. Ambil ayat Quran tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Dan lagi firman Allah Ta'ala ni apa pada sabda Nabi mangqala subhanallah. Muka mula-mula tu. Balik lah. Tuhan katakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa makna dia? Demi bintang ketika. Seperti kalau nak baca wikna, ya kena baca ketika. Bukan ketika. Demi bintang ketika. Apa maksud bintang ketika? Dobik situ. Bintang ketika, yakni bintang ketika yakni satu kumpulan. Yakni satu kumpulan bintang di langit. Tu bintang ketika yakni satu kumpulan bintang di langit. Ada 7 bintang. Yakni satu kumpulan bintang di langit ada 7 bintang. Dobik lagi. Iaitu orang panggil bintang 7. Dia panggil bintang 7. Iaitu orang panggil bintang 7. Apa bahasa Sia dia panggil apa? Dia panggil daukai. Ialah orang ngaji bertiasa. Kita kan ni tak ada biar ngaji Sia sebagai habuk. Tak kiri tak ada. Ialah ada azam. Dia panggil daukai. Ada daukai? Saja juga. Ada apalah dah ambil situ. Dia panggil bintang 7 lah. Dia panggil bintang 7. Itulah dia panggil bintang ketika. Jadi apabila mengeram, apabila mengeram, maksud mengeram apa dulu? Apabila mengeram yakni turun daripada tempat letak dia tu. Lagi hilang. Lagi hilang. Lagi hilang, apa lagi hilang? Dobik hilang yakni lagi lenyap daripada kaki langit ketika fajar datang. Tu lagi hilang. Ni ayat Quran ni habis nak baca semula ni nak wihalusi semula. Sebab ayat Quran ni dia payah sikit. Lagi hilang yakni lagi lenyap. Masa kita raik lah. Lagi hilang yakni lagi lenyap daripada kaki langit
daripada kaki langit ketika fajar datang. Ketika fajar datang. Itulah di antaranya dia panggil, Tuhan ambil buat supoh dengan bintang ketika saat itu. Tak apalah di situ tu. Tak ada apa tu. Apa Tuhan kata lagi, tiada sesat taulan kamu itu. Yakni tiada sesat oleh taulan kamu itu. Dikehendaki taulan kamu itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada sesat takluk daripada jalan yang sebenarnya. Daripada jalan yang sebenarnya jalan itu. Nabi kita tak sesat. Nampak tak? Apa saja hak Nabi kita duk berjalan saat itu tak sesak sahabuk pun. Tak sesak sahabuk. Jalan ni Nabi hak apa? Hak Nabi duk berjalan saat itu tak ada sesak jalan ni dia. Tak habis itu. Dan tiada jahil ni atas pada tiada sesak tu. Dan tiada jahil. Apa makna tiada jahil? Yakni tiada jahil daripada jalan yang sebenar. Tu dia. Kalau nak takdir gak, dan tiada jahil yakni oleh Nabi. Tapi kena takdir lagi lah. Tiada jahil yakni tiada jahil daripada jalan yang sebenar. Dobik lagi. Tiada jahil yakni tiada jahil daripada jalan yang sebenar. Dobik lagi. Dan tiada cakap ia. Kecek segitu. Dan tiada cakap ia akan perkara yang karut dan tak tahu. Dan tiada cakap ia akan perkara yang karut dan tak tahu. Nak royak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, benda hak karut, benda hak dia tak tahu, dia tak kecek. Sabit tu semua perkataan Nabi hak dia duk kecek saat ni tu semua tu wahyu daripada Allah belaka. Kita ni benda hak tak tahu, benda hak ngarut kita ambil buat kecek. Adapun Nabi yang tak kecek benda ngarut. Apa tak? Benda hak dia tak tahu, dia tak kecek, dan benda hak ngarut dia tak kecek Nabi. Tu dia habis situ. Dan tertipu daya. Tak ada apa dah tu. Habis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tengok mana. Apa tu? Dan tiada berkata ia taulan kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Dan tiada berkata ia Nabi Muhammad tu, yakni tiada bercakap ia Nabi Muhammad tu, tiada berkata dengan barang yang didatang akan kamu itu. Dengan barang yakni dengan hukuman. Gedis tu nah. Dengan barang yakni dengan hukuman-hukuman yang didatangkan kamu itu. Tiada apa barang yang didatang tu? Apa dah? Dan tiada berkata ia Nabi Muhammad tu, tiada bercakap ia tu dengan barang yakni dengan hukuman-hukuman yang didatang akan kamu itu daripada hawa nafsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak wayak kata Nabi Muhammad ni dia tak kecek. Dengan turut hawa nafsu dia tak kecek. Semua Nabi hak Nabi kecek itu semua itu wahyu daripada Allah. Kita dah. Kita kadang-kadang kita kecek, kita kata apa-apa saat ni itu turut hawa nafsu. Adapun Nabi dah. Habis itu. Tiada ia malaikat wahyu yang diwahykan Allah Ta'ala kepadanya. Tiada ia domain tu. Tiada ia yakni bukan ia. Tiada di sini dengan makna bukan lah.
Cuk situ habis situ tu. In huwa illa dia panggil in harah nafi. Tiada ia. Dobit tu. Tiada ia, yakni bukan ia perkata yang Nabi Muhammad berkata itu. Tu domik ia. Tu domik ia tu, klik situ. Tiada ia, yakni bukan ia perkata yang Nabi Muhammad berkata tu. Rajak molek tu kena kedai molek tu ayat Quran tu. Jangan tinggal tu nah. Ada ulang buat 3 kali jangan duk tinggal lah. Dah baik habis. Tiada ia, yakni bukan ia perkataan yang Nabi Muhammad berkata tu, melainkan wahyu yang diwahykan oleh Allah Taala, diwahy kepadanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan Nabi, hak Nabi duk kata, hak Nabi duk kecek tu, semua tu wahyu daripada Allah. Bukan dia kecek, bukan dia kata dengan tu hawa nafsu dak. No ya lagu tu Habis tu, gih. Mari baca dah mari. Ini nak hundur klik semula. Kama dia kata allamahu syadidul quwa Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Apa makna dia? Telah mengajar akan dia oleh malaikat. Di sini dia panggil hazah maf'ul yang kedua ni, kena takdir ni. Telah mengajar akan dia akan Nabi Muhammad tu. Kena takdir maf'ul yang kedua ya hazah tu. Takdir ni. Telah mengajar akan dia akan Nabi Muhammad tu. Tu. Telah mengajar akan dia akan Nabi Muhammad tu, yakni akan segala wahyu-wahyu. Kedai lagi. Telah mengajar akan dia akan Nabi Muhammad tu, dobek lagi, yakni akan segala wahyu-wahyu tu. Mengajar oleh malaikat. Yakni oleh satu malaikat. Oleh seorang malaikat. Sebab tu malaikat ni, malaikat Jibril tu, turun Nabi dah tu. Apa salah? Malaikat Jibril dah. Malaikat Jibril tu, dia panggil turun Nabi dah tu. Nabi ngaji dengan dia. Nabi ngaji dengan dia. Itu di antaranya. Nabi ngaji dengan dia. Tu. Malaikat mana? Sifat yang sangat kuat. Apa sangat kuat? Tafsir yakni mahir ilmunya, ilmu malaikat itu. Dobek yakni ilmu yang diberikan oleh Allah. Mahir bahasa kita bijak, pandai. Mahir ilmunya, ilmu bagi malaikat tu. Ilmu mana? Dobek betul ilmu. Ilmu yakni ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yakni ilmu yang diberikan oleh Allah. Tak ada dah. Orang yang mahir ilmu sekali tak ada dah. Malaikat lah. Sebab tu malaikat ni, orang malaikat Jibril ni, yang nanti mengajar Nabi ya. Dia. Turun Nabi dah lah. Malaikat Jibril turun. Adapun Nabi kita saat ni tu jadi anak murid. Tu dia. Tu tak ada Nabi dah. Ada guru juga dia. Sabit tu kalau kita belajar tak ada guru ni, maka syaitan lah jadi guru kita. Tu takut. Ambil kitab, tolaah baca. Ambil kitab, tolaah baca. Tak ada guru. Tak mengaji. Beli, ambil baca. Beli, ambil baca. Ingat tu. Takut-takut syaitan jadi guru kita. Apabila syaitan jadi guru kita, syaitan itulah ia tunjuk jalan yang tak sebenar kepada kita. Sesat lah. Takut jadi lagu tu ya. Habis itu. Atau hafaznya ni apa pada mahir ilmu tu. Atau hafaznya malaikat tu. Berarti situ. Atau hafaznya malaikat tu. Apa hafaznya? Yakni ingatan bagi malaikat. Tu hafaznya yakni ingatan bagi malaikat. Kata malam ni insya-Allah nak wisapa di Faidatung. Minggu depan kita nak naik. Kita nak berjalan dah ni. Nak apa dah?
Ada dengar kisah Nabi hak belah perut pula. Belah perut, lepas tu berjalan malam. Naik borak. Ambil daripada Masjidil Haram hingga sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestin. InsyaAllah lah. Atau hafaznya malaikat. Apa hafaznya? Yakni ingatan bagi malaikat. Dobik lagi tu. Tulis tak apa. Tulis banyak sikit. Hafaznya yakni ingatan bagi malaikat. Tulis lagi. Iaitu. Iaitu. Ini satu tanda. Iaitu ini satu tanda yang menunjuk. Ini satu tanda yang menunjuk bahwasanya perkara yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi itu adalah benar-benar datang daripada Allah. Adalah benar-benar datang daripada Allah. Benar-benar datang daripada Allah. Tulis lagi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kesilapan. Tidak ada kesilapan sedikit pun. Tidak ada kesilapan sedikit pun pada menyampai oleh Jibril akan wahyu itu. Pada menyampai oleh Jibril akan wahyu itu. Apa? Ini yang ayat kata satu tanda yang menunjuk kata perkara hak Jibril duk sampai kepada Nabi itu semua itu benar belaka tu. Sebenar itu benar belaka hak datang daripada Allah. Daripada Allah. Tidak ada pun walaupun satu kesilapan, tak ada. Supaya kita ni kadang-kadang kita ada menyampai guru hak menyampai kepada anak murid tu. Dia ayat hukum popot, kadang-kadang ada juga hak silap. Tak itu kan? Adapun hak malaikat Jibril yang sampai menyampainya kepada Nabi saat ni tu semua tu benar belaka. Tak ada pun walaupun satu hak silap, tak ada. Habis sudah. Malaikat mana? Sifat pada kata malaikat yang mempunyai keras dan kuat. Kuat atas pada keras, dia panggil atas tafsir. Tu dia kuat. Tulis betul kuat sikit. Kuat ni pada maknanya gagah lah. Malaikat Jibril gagah dia. Tapi murak dengan kata kuat di sini dobik. Betul kuat tu. Yakni kuat yakni malaikat yang mempunyai yakni malaikat yang mempunyai badan yang elok. Yakni malaikat yang mempunyai badan yang elok. Betul hak pia tak ada tu pergi pelaga nah. Sebab kita nak wisapa di faidatun insya-Allah malam ni. Yakni malaikat yang mempunyai badan yang elok. Tulis lagi. Lagi kuat. Lagi kuat dan cepat. Lagi kuat dan cepat
pada menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Pada menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Tu murak dengan kata kuat tu. Nak royak kata malaikat Jibril ni, tubuh badan dia comel. Jangok. Ya ada sayap dah. Rupa asal dia kita ngaji malam. Rupa malaikat Jibril. Sayap dia berapa? 900 sayap. Sayap ada. Tapi badan dia, tubuh badan dia malaikat Jibril ni, jangok dia. Comel. Setara mana tu wallah alam tak rasa tengok juga. Apa tak? Nabi boleh tengok 2 kali ya. Satu di Bukit Jabal Nur. Nabi kita tengok malaikat rupa asal. Yang kedua di Sidratul Muntaha 2 kali. Nabi kita tengok malaikat Jibril rupa asal kali pertama tu selak Nabi mari. Selak. Kejut rupa asal besar, rupa asal dia besar. Gebah Nabi. Gebah Nabi. Minta tengok sangat dia pun. Malaikat Jibril royak dah tak leh. Tak apa Nabi kata, minta nak tengok sekali pun tak apa dah dia kata. Malaikat pun moga Nabi ke Habibi kekasih Tuhan. Tuwi tengoklah, tengok tu gak selak Nabi. Pite selalu ke boh. Tengok lek bawah tadi tu sedap. Siapa tu malaikat yang sangat kuat tu? Iaitu malaikat yang sangat kuat tu Jibril alaihi salam. Nama dia malaikat Jibril. Kalau gitu maka tetap ia Jibril alaihi salam tu nabi tetap, yakni tetap di atas rupa yang asal. Tetap yakni tetap di atas rupa yang asal. Setengah tu tetap yakni berpegang teguh kuat dan gagah. Atau setengah kata gitu. Tetap yakni tetap di atas rupa yang asli, yang asal. Rupa asal dia. Tengok. Dan yakni pada hal iaitu Jibril alaihi salam tu pada tepi langit yang tinggi. Yakni duduk pada tepi langit yang tinggi. Mana tepi langit yang tinggi tu? Iaitu Muqtadah, tempat terbit tu khabar. Iaitu tempat terbit matahari, yakni pihak naik matahari tu. Nisbah di Bukit Jabal Nur dah ni. Tempat terbit matahari, yakni pihak naik matahari. Tu pihak naik matahari. Nah, dia duduk tetap situ. Tu waktu Nabi kita tengok teh. Waktu Nabi kita tengok saat itu. Tempat terbit matahari, yakni pihak naik matahari. Padahal ia Jibril tu atas rupanya Jibril, rupa mana? Yang asli, rupa asal. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan rupa yang asli tu, rupa yang asal tu. Mana rupa malaikat Jibril yang asli tu? Iaitu rupanya yang asli tu. Rupa malaikat Jibril yang asal tu 600 sayapnya Jibril. 900 sayap. Malaikat Jibril ni dia ada sayap. Sayap dia 900 semua. Sayap dia tu 900. Pas di dalam 900 sayap tu, satu sayap saja tu kalau dia buka sekira-kiranya teduh habis. Penuh habis. Jadi gelap habis. Kaya katuk tak apalah. Boya buka sayap dia tu satu je. Sayap 900 tak. Tapi dia buka satu sayap je. Gelap habis dunia. Besar tak besar dia tu. Pas tak boleh kejut kan Nabi. Selak tunggu lah. Tak kisah tengok. Rupa asal lah. Tu dia. Habis situ. Satu-satu sayapnya. Yakni satu daripada sayapnya malaikat Jibril tu, hak rupa asal tu, kira-kira memenuhi, yakni penuh antara masyrik dan maghrib. Masyrik ni
Itu masyriq ni dia panggil sebelah naik lah. Masyriq yakni pihak matahari naik. Sebelah nu lah. No. Sebelah naik. Itu dia panggil masyriq. Dan maghrib. Maghrib ni atas pada masyriq. Maghrib ni sebelah pihak matahari jatuh. Sebelah tu. Tu nak katanya. Sekiranya kalunya malaikat Jibril tu ia buka satu sayap dia daripada 900 sayap tu, ia buka ya sayap. Ni penuh di antara masyriq dan maghrib. Suk lek nu. Tak ada habis gelak huk. Tu gelak huk tu sayap dia. Tu. Allah dah. Kalau tu hewi tu hewi kita tengok, mati ke selak. Nabi kita ni nak jadi kan no kita cu. Tak ada fik. Asal tengoklah. Nanti tengok dia di syurga tengok. Tu. Tapi ada juga dia duk berdoa. Nah orang kita duk berdoa dengan Tuhan. Mitpa duk berdoa siang malam, pagi petang sampai gelap. Duk berdoa dengan Tuhan. Nak boleh tengok. Nak tengok malaikat Jibril rupa asal gila dah. Ada juga. Tuhan tak boleh tengok. Nah, malaikat Nabi kita je. Nabi kita tengok 2 kali je. Apa tak? Nabi kita tengok malaikat Jibril rupa asal tu 2 kali je Nabi kita tengok. Hak fisik Nabi hak tu. Kacau duk minta dia. Dah. Habis itu, gapo di antara masyriq dan maghrib? Tulis situ. Kalau sungguh gak masyriq ni pihak timbul nu, yakni pihak matahari naik nu, masyriq. Maghrib ni pihak barat dia panggil, yakni pihak jatuh matahari. Tulis betul antara sikit. Yakni tulis betul antara tu, yakni satu sayap itu meliputi langit sekaliannya. Yakni satu sayap itu meliputi langit sekaliannya. Nisbah kepada orang yang tengok di bawahnya. Yakni satu sayap itu meliputi langit sekaliannya. Nisbah kepada orang yang tengok di bawahnya. Nisbah kepada orang yang tengok di bawahnya. Tu ayat tak besar. Malaikat Jibril sayap dia ada 900 sayap. Satu sayap saja sekiranya kalau dia buka sayap tu, orang bawah ni tengok langit tak nampak. Besar. Sekiranya kalau dia buka sayap dia satu sayap aja, orang hok duk bawah ni tengok langit tak nampak. Besar tak besar. Kalau buka 900 sayap tu, tak kaki naik ke atas lagi. Nabi ke selak. Tu. Nak tengok tak? Mana Haji? Takut putih bi. Ada itet-itet tu. Tu. Pucak, bukan putih tak pucak. Pengamanyak tu. Tu. Habis situ. Dah. Tak kalau gitu maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi dobe, yakni melihat oleh Nabi akan Jibril di dalam rupanya yang asal tu. Tulis itu. Molek dobek tu kita dobek dalam kertas dulu nah, lepas tu kau tulis tagi kan, takut tak cukup kertas itu. Takut tak celuh, buat tak celuh tu kita tinggal tu. Buat tinggal tu jadi payahlah tempat sini. Tempat hak payah-payah kita tinggal tak dobek siap. Maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis betul melihat Nabi, yakni melihat oleh Nabi
akan Jibril di dalam rupanya yang asal. Yakni melihat oleh Nabi akan Jibril di dalam rupanya yang asal tu. Tu. Dan adalah Nabi itu, yakni pada hal adalah Nabi itu di bukit, yakni berada di bukit Jabal Nur. Nabi duduk situ, Nabi tengok rupa malaikat Jibril hak sah. Selak Nabi. Tulis betul bukit Jabal Nur tu. Tulis tu sikit. Betul bukit Jabal Nur. Yakni di Mekah. Bukit Jabal Nur yakni di Mekah. Yakni di Mekah. Tulis lagi. Dan di Gua Hira. Yakni di Mekah dan di Gua Hira. Tulis lagi. Yakni di Mekah dan di Gua Hira, iaitu gua, iaitu gua yang Nabi terima wahyu kali mula-mula. Iaitu gua yang Nabi terima wahyu kali yang mula-mula. Iaitu gua yang Nabi terima wahyu kali yang mula-mula. Di Gua Hira tu. Ya pada asalnya hak boleh Nabi nak boleh tengok rupa malaikat Jibril rupa asal tu, Nabi minta juga. Nabi tu yang yang minta di malaikat Jibril nak tengok rupa malaikat hak asal. Mula-mula tu malaikat Jibril tak boleh tengok lah. Ya takut Nabi kejut kerana dah. Moga kekasih tu ke. Ya tak boleh lah. Tapi Nabi Hawa kata Nabi duk kacau nak tengok saat ni tu, malaikat pun Jibril malaikat Jibril pun boleh tengok lah. Ketika Nabi tengok malaikat Jibril di atas rupa yang asal saat ni tu, Nabi duk di bukit Jabal Nur, duk situ. Di Mekah tu lah. Di Gua Hira tu. Gua yang Nabi mula-mula terima wahyu kali mula-mula tu, duk situ. Nabi tak kala Nabi melihat tu, maka lalu pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh baca dua tu, pingsan pansan, maksud dia selak lah. Maka lalu pansan Nabi, maka lalu pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi selak. Bertengok selak Nabi. Apa maka tu? Tulis betul maka tu. Maka yakni selepas daripada Nabi tengok malaikat Jibril tu. Tu betul maka. Dobit betul maka tu. Maka yakni selepas daripada Nabi tengok malaikat Jibril tu, pinsan Nabi sallallahu, yakni pansan Nabi, yakni selak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selak Nabi. Kejutnya dah. Maka lalu rebah. Berselak tu maka lalu rebah. Yakni rebah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rebah Nabi. Kata dalam kisah dia tu, Nabi saat ni tu, ia celak mata tengok malaikat Jibril di dalam rupa yang asal saat ni tu, tak kari tubuh besar tak besar. Boleh celak, tubuh mana tahu. Besar dah. Besar tak? Besar mana tu Allah alam malah dok bohong. Kalau raja boleh royak satu. Kura satu. Ni malaikat Jibril besar mana tak tahu. Sekiranya malaikat Jibril yang Nabi tengok rupa dia hak asal saat ni tu, Nabi celak mata tengok, pop, tak gari tubuh duk mana, kaki duk mana sayap tak nampak. Besar dah. Bandingnya supaya kita pejam mata, giduk di dinding, celak dapat cik. Mana kiri kanan tak tahu. Besar dah. Tu. Nabi selak rebah saat ni tu, maka turun Jibril. Maka ni tafriq pada kata rebah tu.
Bo Nabi kita selak, Nabi kita rebah, maka turun Jibril, yakni turun oleh malaikat Jibril, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun tu padahal ia Jibril tu kembalikan rupanya, yakni pelerang jadi rupa puasa. Apa rupa manusia. Kembalikan rupanya, yakni pelerang rupanya. Nabi mudah kerti ya. Kembalikan rupanya, yakni pelerang rupanya, rupa Jibril tu kembali seperti rupa manusia. Tak ada buat rupa asal. Bahawa Nabi selak rebah saat ni tu, malaikat Jibril turun menghadap masuk Nabi, masuk dekat Nabi. Dia buat rupa manusia klik. Nabi kita selak dah. Tu. Kemudian maka firman-Nya Allah Ta'ala. Ni hadis tu. Tuhan katakan tu, summa dana fatadalla. Makna abu pagi malam. Summa dana fatadalla fakana qaba. Tu fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Berbagi dulu nah. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Apa makna? Kemudian yakni selepas daripada turun Jibril itu. Kemudian yakni selepas daripada turun Jibril itu, maka hampir ia rajak mana ia pada, maka hampir ia Jibril itu hampir kepada Nabi, yakni sallallahu alaihi wasallam. Maka bertamu hampirnya Jibril, yakni kau dekat tu maksud dia. Tu bertamu hampirnya Jibril, yakni kau dekat tu kacak sakapung tu. Kalau nak bahasa dikit, apa kalau nak dia bahasa, yakni semakin dekat kau dekat. Tak di Nabi tak di malaikat Jibril dia buat rupa asal. Bahawa Nabi tengok selak Nabi rebah. Bahawa Nabi selak Nabi rebah saat itu, malaikat turun pergi cari Nabi. Kau dekat. Nampak tak? Nabi malaikat Jibril turun cari masuk Nabi tu kau dekat. Berdekat-dekat nak dekat saat ni tu, Nabi jelek khabar. Khabar lah hak selak tadi tu. Sekali hak tu hak kali mula-mula hak Nabi tengok malaikat Jibril selak Nabi. Nak goyak kata dekatnya malaikat Jibril turun mari kau dekat dengan Nabi saat ni tu setara mana? Kinayah dia saat ni tu. Nak bandingi misal dianya, maka adalah kiranya apa? Nabi dengan Jibril tu. Maka adalah kiranya Nabi dengan Jibril itu. Ataupun nak rajak sini, kalau turut dalam ayat Quran, maka adalah kiranya hampir Jibril dengan Nabi itu hampir busuran. Hampir busuran. Apa makna hampir busuran? Hampir busuran. Hampir bahasa kita dekat. Hampir yang dekat, busuran dan panuh. Setengah guru ya kik bawah tu betul dan panuh tu ya naknya sekali selalu dah. Busuran panuh. Busuran ni maknanya dua bau anak panah tu. Dua bucu tu. Dobek ni. Busuran dan panah, dobek yakni dua bucu bagi panah tu. Yakni dua bucu bagi panah tu. Tu busuran. Yakni busuran dan panah
Dobit yakni 2 bucu bagi panah tu. Ya gini ya. Ni ya biasa tengok supik lah. Ni supik. Ni nak panah. Walak-walak dah. Ni tepat. Tu ni wahya ni. Tu. Ni yang panggil busuran panah, yakni 2 bucu bagi panah ni. Bucu ni dengan bucu ni. Nak kaya kata malaikat Jibril tu yang masuk ke dekat dengan Nabi tu banding misalnya sama-sama hak ni. Nak yang terdekat nak yang terdekat Nabi saat ni tu dengan nak yang kata dekatnya malaikat Jibril waktu dia turun masuk ke dekat dengan Nabi tu misalnya ni sama dengan 2 bucu bagi pan dekat maknanya sini situ dekatlah dekat saat ni tu Nabi kita jaga hak selok tadi dah. Nabi kita jaga khabar maknanya sedar dah lah. Tu atau terlebih hampir lagi ni atas pada hampir busuran dan panah tu, atas pada hampir busuran atau terlebih hampir lagi. Tu dobit betul terlebih hampir lagi, yakni terlebih hampir lagi, terlebih dengkak lagi. Tulis betul terlebih hampir, yakni daripada dimakian itu. Terlebih hampir lagi, terlebih dengkak lagi itu dobit, yakni daripada dimakian itu. Yakni daripada dimakian itu sehingga Nabi sedar diri. Saya tak khabar lah. Sehingga Nabi sedar diri daripada pansan itu. Yakni daripada dimakian itu sehingga Nabi sedar diri daripada pansan itu. Nabi khabar. Nah, bawa malaikat Jibril masuk ke dekat dengan Nabi. Bawa nak dekat dengan Nabi saat itu. Nabi khabar. Kau selak tadi dah. Khabar. Habis situ. Kalau gitu maka mewahi Allah Ta'ala, yakni mencampak oleh Allah Ta'ala. Itu mewahi dah. Maka mewahi yakni mencampak oleh Allah Ta'ala, mewahi kepada hamba Allah. Siapa hambanya? Pada Jibril, yakni malaikat Jibril. Ya hak tula tu tak mau duk sekir tu. Jibril dengan Jibril tu hak tula ya. Kalau Jibril dia panggil lurah Mekah, lurah ahli Mekah dia panggil Jibril. Kalau Jibril hak tu dia panggil lurah ahli Madinah. Puak ahli Madinah dia tak panggil Jibril, dia panggil Jibril hak tula tu. Tak mau gano sat ni bagi sebut Jibril, sebut Jibril pula nak tulis kat mana ni. Kita dah kata-kata dah tangi. Kata-kata ni. Ingat situ kalau Jibril lurah ahli Mekah. Kalau Jibril lurah ahli Madinah. Ingat situ. Mewahi itu maf'ul akan barang yang diwahikan ia, akan barang yang diwahikan ia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia nah. Akan barang yang diwahikan ia. Akan barang yang diwahikan ia. Kan ia kalau nak takdir tadi ini. Akan barang yang diwahi ia Jibril. Akan barang diwahi lalu kepada Muhammad, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nak ayatlah no. Ya nak ayat kata apa-apa hak malaikat Jibril duk sapa kepada Nabi tu, hak tu adalah perkara hak yang diberitahukan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Tu tulis situ sikit apa? Tulis betul barang yang diwahikan ia tu.
Tulis betul barang yang diwahykan ia tu, yakni. Yakni nak siapa gedak pai datang. Siapa nak pedu dah ni. Barang yang diwahykan ia dobek yakni apa-apa. Nak tengok daun berdarah tagi besar mana tu. Catat dalam kisah kata daun berdarah hok di atas sidar ada di Sidratul Muntaha waktu Nabi naik Mi'raj naik langit dah. Daun berdarah saat ni tu besar tak besar kalunya, kalau kuda lari kuda ambil dia ni misal daun berdarah. Di atas langit tu. Besar tak besar dia tu kalau berjalan 500 tahun tak suk lagi. Setengah ulama katanya kalaunya kuda duduk atas daun berdarah, ia ambil sini. Ia lari cepat derah saat ni tu 500 tahun tak sampai lagi di sini. Besar tak besar. Daun berdarah waktu Nabi naik langit tu. Nampak segala-gala. Tengok dalam belakang tu lah. Muka pak jangan tidur lagi, tidur lah tengok tak boleh. Habis itu. Apa barang yang diwahykan ia? Yakni apa-apa yang Jibril menyampaikan kepada Nabi. Yakni apa-apa yang Jibril menyampaikan kepada Nabi itu adalah perkara yang diberitahu, adalah perkara yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Yakni apa-apa yang Jibril menyampaikan kepada Nabi itu adalah perkara yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Jibril. Kepada Jibril. Tulis lagi. Tidak ada. Tulis mata lagi. Tidak ada sedikit pun. Tiada kali dua takut habis tidak ada sedikit pun yang berubah. Kalau kita dobit yang mudah, kita ngajar sikit lagi tempat payah-payah tu kita faham lah. Kalau kita tulis salah. Tidak ada sedikit pun yang berubah. Tidak ada sedikit pun yang berubah dan berlebih. Dan berlebih atau kurang. Tak ada. Tu nak wayak kata apa saja hak malaikat Jibril menyampai bawa turun gi kepada Nabi kita, semua tu benar hak malaikat Jibril menyampai kepada Nabi kita tu, semua itu tu perkara yang diberitahu oleh Allah. Hak tu hedah tu. Tak ubah. Habis itu. Maka zabal fuadu ma ra'a. Tu. Kita dobek catak taruh di situ taruh dalam buku tu kau dobek lagi. Maka zabal fuadu ma ra'a. Ni hubung lagi ni. Tiada mendustakan oleh hati Muhammad itu. Ia likung ia tu. Tengok maka zaba marah Nabi. Tiada mendusta. Ia tu tak boh. Likung betul ia tu. Tiada mendustakan oleh hati Muhammad itu. Dobik. Tulis betul hati Muhammad itu. Yakni hati Nabi Muhammad itu tidak mendustakan dan tidak mengingkarkan. Tulis itu. Tiada mendustakan oleh hati Muhammad itu. Dobik betul hati Muhammad. Yakni hati Nabi Muhammad itu. Yakni hati Nabi Muhammad itu tidak mendustakan dan tidak mengingkarkan. Tiada mendusta apa? Barang, yakni akan barang yang dilihatnya dengan matanya. Kena takdir ni. Apa dah takdir ni. Barang yang dilihatnya tulis itu, yakni akan barang yang lihat oleh Nabi akan dia. Kedai aku tu.
Barang yang dilihatnya, yakni akan barang yang lihat oleh Nabi, akan dia akan barang tu dilihat takluk dengan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Nak royaklah Nak royak kata apa saja hak yang Nabi kita tengok dengan mata dia, tengok malaikat rupa, tengok rupa malaikat Jibril yang asal saat ni tu. Hati Nabi tak biasa dusta pun. Hati Nabi tak engkar. Kita kalau tengok apa-apa, kita kelip bahong kita. Kita tengok demo tu tak curi cerak kerak. Tengok tadi demo lain. Nak royak kata kita itu. Buat kelip rumah, royak lah ku tahu dah lah. Hak curi kerak tadi mu tahu tak pia? Ku tak suka-suka ana. Shaming. Bahong tak ada agak bang ni. Nabi dah. Nabi tu dia tengok rupa malaikat Jibril hak asal lah mana. Dia tak bahong. Dia royak lagu tu kepada sahabat dia. Tak bahong. Gapo barang tu? Ni bada bagi barang ni akan rupa ni bada bagi barang tu. Apa barang? Bada akan rupa Jibril yang asli. Akan rupa Jibril yang asli. Nabi tengok, Nabi tak engkar langsung. Selak Nabi dah. Tengok tadi, tengok malaikat Jibril, selak Nabi. Kalau kena kepada ya Badri saat ni betul nak jadi kerana. Dah, berkali jawab tu lucu lebih. Dia dah. Tu. Tengok. Nak tengok Nabi kau dia duk. Apa malaikat Jibril ni duk mana dia? Tengok sikit. Afatumarunahu ala ma yara. Ni ayat Quran ni. Duk hubung lagi maknanya. Duk hubung lagi mara'a tu. Afatumarunahu. Berbagi molek tu ayat Quran tu. Afatumarunahu ala ma yara. Apa makna? Maka adakah kamu bantahi? Apa kamu musyrikin? Ya gini ya masa tu mana selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok rupa malaikat Jibril yang asli saat ni tu, orang kafir musyrikin kafir Mekah saat ni Allah dia kata Muhammad bahong. Tak ada gamak. Besar tahu mana lu. Salah kata gitu, bahong saja mama. Tu orang kafir kata gitu. Kemudian Tuhan kata sendiri kepada orang kafir saat itu, maka adakah kamu bantahi? Yakni nak berlawan tu bantahi. Maka adakah kamu bantahi? Apa makna bantahi? Yakni nak berlawan. Musyrikin. Takdir lagi. Takdir maf'ul yang kedua. Maka adakah kamu bantahi? Yakni nak berlawan musyrikin. Dobek. Yakni akan Nabi Muhammad itu. Yakni akan Nabi Muhammad itu. Bantahi takluk atas barang yang dilihatnya itu. Atas barang yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu, akan barang kedai lagu tu. Barang yang dilihatnya itu, yakni barang yang melihat oleh Nabi Muhammad, akan dia itu. Tulislah tu. Barang yang dilihatnya itu, yakni barang yang melihat oleh Nabi Muhammad, akan dia itu. Itu barang yang dilihatnya itu, yakni barang yang melihat oleh Nabi Muhammad, akan dia itu. Akan dia tu, yakni akan barangnya tu rujuk ni barang tu. Tulis lagi, yakni akan rupa malaikat Jibril yang asal. Yakni akan rupa malaikat Jibril yang asal. Tuhan kata kepada orang kafir, orang kafir, adakah kamu puakmu ni nak berlawan lagi? Dengan Muhammad. Katanya Muhammad tu tengok rupa malaikat Jibril asal sini, adakah mu nak berlawan lagi?
Mu nak balas dengan Muhammad ada ke? Pia warning. Tu ke. Tu dia nah habis itu. Kama dia tu kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Baris dia. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatal ma'wa. Indaha jannatal ma'wa. Apa makna tengok sikit? Dan sungguhnya kena takdir tu. Dan sungguhnya, apa makna sungguhnya situ? Dan sungguhnya, yakni dan demi kebesaranku. Tulis betul dan sungguhnya. Dan sungguhnya, yakni dan demi kebesaranku dan kemuliaanku, sungguhnya, siapa situ? Dan sungguhnya, yakni dan demi kebesaranku dan kemuliaanku, sungguhnya telah melihat Nabi pula, yakni Nabi tengok sekali lagi. Melihat maf'ul akan Jibril, melihat atas rupa nyonya Jibril yang asli itu, melihat pada kali yang lain. Apa pada kali yang lain? Tulis, yakni pada kali yang kedua. Ya Nabi kita Muhammad ni, nah ia boleh tengok rupa malaikat Jibril yang asal tu 2 kali. Satu di Bukit Jabal Nur, selak tu kali mula-mula. Tengok kali yang kedua tak selak ni. Nabi tengok malaikat Jibril di atas rupa yang asal tu tak selak ni kali yang kedua. Sebab lepas pada belah dada dah tu. Belah dada yang wa tubik bari hak hitam-hitam lah ti Nabi gapo tu. Buh masuknya apa dah? Buh dengan ilmu hikmat masuk, yakin masuk. Tengok lihat tengah-tengah tadi tu. Memang tak payah lah. Tak sampai dah situ. Tu dia. Nah. Habis itu. Tak kalau pada sidratil muntaha. Tak kalau pada sidratil muntaha. Tak kalau pada sidratil muntaha dobik, yakni tak kalau adalah Nabi itu duduk pada sidratil muntaha. Tu tak kalau pada sidratil muntaha, yakni tak kalau adalah Nabi itu duduk pada sidratil muntaha. Nabi naik ke langit tu lah. Buat Nabi naik ke langit duduk di sidratil muntaha, Nabi boleh tengok pula rupa malaikat Jibril di atas rupa asal. Tengok situ. Tak selak ni. Nabi tengok kali yang 2 tak selak ni. Tu dia. Melihat takluk ketika Mi'raj, yakni ketika Nabi kita naik ke langit. Ketika Mi'raj, yakni ketika Nabi kita naik ke langit. Apa makna sidrah? Apa makna muntaha? Kena tulis tu. Tu dia nah. Tulis betul sidratil muntaha tu. Tulis betul sidratil muntaha ni. Jadi kata ku banyak ke ulamanya, sidratil muntaha ni kena kepada satu pokok kayu. Satu pohon kayu yang ada di langit yang 7 tu. Tu panggil sidratil muntaha. Kata ulamanya, satu pokok kayu, satu pohon kayu yang ada di langit yang yang ke-7. Kata setengahnya duduk di langit yang ke-6. Sidrah ni maknanya pokok kayu berdarah, nama dia. Bukan pohon darah kita duk makan buah dia tu, bukan hak tu. Kamu duk koyak tu. Dah main buat ni. Duk koyak tu lah ning. Tapi hak ni halus, hak ni besar. Bukan lagu tu. Daun pokok berdarah ni besar tak besar saat ni tu. Kalau kita berjalannya 500 tahun kalau jalan kaki. Daun darah so tu.
Besar tak besar daun tu sekiranya kalau kita berjalan 500 tahun nak sapa ambil di hujung ni hamba hujung lapan. 500 tahun. Kata setengahnya kalau katanya kuda duduk di atas daun dara saat ni tu, kalau dia larinya di atas daun dara tu 500 tahun tak suk lagi. Besar manalah alam tu. Besar sungguhlah makna. Tu makna sidrah muntaha, daun dara. Tu. Nah, habis situ. Tulis betul apa dah? Tulis betul sidratul muntaha tu. Berkata oleh kebanyakan ulama. Tulis betul sidratul muntaha tu. Berkata, ya kalau kita tak tulis tu kita tak tahu tu. Tak mau bawa kita ngajar sendiri kita tak nampak lah sidrah tu. Kalau kita ngaji ni tu ayat tu hurai tu kita nampak belakang. Sidratul muntaha dobit situ. Berkata oleh kebanyakan ulama. Berkata oleh kebanyakan ulama. Tulis lagi. Sidratul muntaha itu ialah Sidratul muntaha itu ialah satu pokok kayu. Satu pokok kayu yang ada pada langit yang ketujuh. Sidratul muntaha itu ialah satu pokok kayu yang ada pada langit yang ketujuh. Tulis lagi. Dan kata setengah ulama. Dan kata setengah ulama ada pada langit yang keenam. Dan kata setengah ulama ada pada langit yang keenam. Tu kan dia mau tanya kita tu. Sidratul muntaha satu pohon kayu yang ada tu, satu pohon kayu berdarah tu duduk atas langit yang apa? Jawabnya kebanyakan ulama katanya duduk pada langit yang ketujuh. Kata setengah ulama duduk pada langit yang keenam. Khilaf maknanya. Apa makna sidrah? Sidrah ni makna pokok berdarah. Sidrah makna pokok berdarah. Pohon kayu berdarah tu panggil sidrah. Sidrah maknanya pohon kayu berdarah. Basana wala alam tu dah. Tapi daun dia ayat ni tu. Daun dia tu sidrah makna pohon kayu berdarah. Daun pohon kayu berdarah tu. Selar tu. Keping tu besarnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Ni daun kayu berdarah. Contohnya. Kalau kita jalan ambil sini, nak pergi sini 500 tahun tak sampai lagi. Tu orang, benar orang ni dia letih berhenti dah. Dia jalan ke hoya. Sekiranya kalau kuda pula, kuda duduk sini dia lari nak pergi sini. 500 tahun tak sampai lagi. Pas kita jalan kaki gimana? Pergi bayar tu pun. Kita tak, kalau daun darah tu ambil sining sampai bayar, kita kata besar dah lah. Pas ni kita berjalan 500 tahun tak suk lagi besar tak besar dia tu besar dari mana wala alam tu orang. Malah dok bohong tak mau kamu apa dah tak mau kata besar sama dengan langit tu. Bohong dak pula. Besar lagi berkali. Tu ketika Nabi naik Mi'rajnya. Nah, ketika Nabi naik Mi'raj. Nah, tulis lagi hubung saat ni. Tak mau dia tanya sidrah gapo, al-muntaha gapo. Ada tak suk sampai di faedah tu. Berarti di yakshal sidrata tu. Berarti situ ya lah. Tulis lagi. Dan sidrah itu artinya, tulis hubung saat ni. Pada langit yang ke-6, cuk situ. Dan sidrah itu artinya, berartilah ngajar ni. Tengok situ. Dan sidrah itu artinya
pokok pohon kayu berdara. Dan sidrah itu artinya pokok pohon kayu berdara. Tulis lagi. Dan al-muntaha itu. Ni sidrah ni pohon kayu berdara, nama pohon kayu. Dan al-muntaha itu artinya dan al-muntaha itu artinya tempat kesudahan. Tempat kesudahan. Tempat su masa kita. Dan al-muntaha itu artinya tempat kesudahan. Tempat su. Tulis lagi. Nabi gerti sidrah dengan al-muntaha tu. Maka sabab dinamakan sidratul muntaha itu. Tulis hubung. Maka sabab dinamakan sidratul muntaha itu. Di sini ialah tempat kena dobek banyak sikit tu. Bokok bawah-bawah ni tak ada kena dobek banyak dah lah. Ya mudah ya kat tu. Maka sabab dinamakan sidratul muntaha itu kerana tempat itu adalah kerana tempat itu adalah kesudahan. Kerana tempat itu adalah kesudahan dan su. Kesudahan saya kita su lah. Lagi tak boleh dah. Rapat situ. Kitdan ni panggil. Tu sidrah kitdan, dia duduk kitdan. Sekiranya kalau halik bawah, kalau naik gak, suk di sidrah muntaha tu. Lepas tu hak duduk di atas lagi kalau turun gak, suk situ gak. Sudah tu kitdan, sempadan dia panggil. Nak lakoh nak pakai itu gak, nak pakai surat gak. Surat ada, kena ada surat gak, neseng apa tu. Pasport kena ada. Lakoh sempadan tu. Maka sabab dinamakan sidratul muntaha itu kerana tempat itu adalah kesudahan dan sud. Tulis lagi. Bagi barang yang naik. Bagi barang yang naik daripada pihak bawah. Bagi barang yang naik daripada pihak bawah. Habis itu. Tulis lagi. Dan kesudahan bagi barang yang turun daripada pihak atas. Dan kesudahan bagi barang yang turun daripada pihak atas. Tulis lagi. Seolah-olahnya saya menggabung tadi ni. Seolah-olahnya sempadan. Seolah-olahnya sempadan. Sempadan tulislah ni sempadan. Sempadan. Seolah-olahnya sempadan yang di bawah dan yang di atas. Seolah-olah sempadan yang di bawah dan yang di atas. Pehedak sempadan kitdan. Susah kitdan tu sempadan. Ni ya lagu ni. Sidratul muntaha ya lagu ni. Ni kita nak wira upa. Tapi bukanlah ning dah. Tapi kita nak wira nampak. Bergambar. Ning kita contohnya langit dah. Langit. Ya sidratul muntaha ni ya duduk pada langit yang apa? Yang 7. So atas langit ada 7 lapis langit. 4, 5, 6, 7. Ni panggil
Sidratul Muntaha. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit yang ada 7 lapis. Maka Sidratul Muntaha ni maknanya pohon kayu berdarah. Pohon kayu berdarah ni ia duduk pada langit yang ke-7. Maka Sidratul Muntaha ni lah ia panggil Kitdan, dia panggil. Tulis dia hari ni. Tu keru. Kitdan. Kalau fa'al bawah ni naik, suk sini ya, naik tak boleh. Suk sini ya. Kalau fa'al duduk atas ni, kalau dia turun pun suk sini ya. Dia panggil Kitdan, Sidratul Muntaha ni Kitdan. Dekat situ. Kita kata kalau kau ni kau nak masuk Kit Malik kena pakai pasport lah. Ni tak ada pasport lah. Tak mahu duk koya le otak lah tu. Kalau itu kena pakai pasport. Tak lah. Itu Kitdan. Soalnya ada pohon kayu lah. Sidratul Muntaha ni. Ya ada pohon kayu besar, pohon yang besar. Pohon kayu besar duduk sini. Besar pohon kayu. Daun dia tu. Apa? 500 tahun. Perjalanan besar tak besar. Kalau kita jalan ambil sini, kita pas sini, daun lah. Jauh tak jauh, besar tak besar saat ni tu 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Mati dulu kita. Sekiranya nak ayat besar tak besar daun dia. Faham besar mana tu, wala alam tu, daun tu. Dia ayat sekadar tu. Tulis lagi. Tulis hubung saat ni. Buat cut situ dululah. Dan daun berdarah itu. Dan daun berdarah itu besarnya 500 tahun perjalanan. Dan daun berdarah itu besarnya 500 tahun perjalanan. Nampak tak Fizalah? Dan daun berdarah itu besarnya 500 tahun perjalanan. Cuk situ. Buat cuk situ. Tulis lagi. Besar mana itu wallahu a'lam. Besar mana itu wallahu a'lam. Pandai tak tulis wallahu a'lam? Dilepas sok mudah. Jangan duk fikir lah. Setara mana tak mau duk fikir. Esok dia gila sing. Lemai ngaji mi'raj dia fikir pada. Otak kita tak kuasa tu. Tak mau tidur malam ni. Daun dia besar. Kalau jalan 500 tahun. Besar mana? Berkali besar ada langit lagi berkali. Dia fikir dia. Tak tidur seminggu. Tak tidur seminggu. Kenapa? Atau pai leo nan. Nuat susing pai leo. Dia bubuk teseng orang piar dah lah. Jalan lagi mari kok bayar kok biar dah. Pai leo lah anak susing sekarang ni. Jangan dia fikir lah. Tapi tahu saja je. Nabi sore ya tahu. Orang lain tak boleh. Tu. Habis itu. Nah, tu artinya Sidratul Muntaha. Kita tulis siap dah. Kita klik tengok pagi, tengok isyak tu kita faham lah. Melihat tu takluk ketika Mi'raj, yakni ketika Nabi naik ke langit. Ketika Mi'raj, yakni ketika Nabi naik ke langit. Tu dia nah. Pada kayu berdarah, yakni pada pohon kayu berdarah. Pada kayu berdarah, yakni pada pohon kayu berdarah yang muntaha. Apa muntaha? Yang tempat suk. Yang muntaha yakni yang tempat suk, tempat kesudahan. Apa ayat ni? Ni, Sidratul Muntaha ia duduk pada langit yang ke-7. Sekiranya kalau fuad bawah nak naik, suk sini ya.
Kalau yang di atas turun pun suk situ. Maka dinamakan Kitdan, Sidratul Muntaha. Seolah-olah lah. Seolah-olah Kitdan. Seolah-olah sempadan. Seolah-olah Kitdan dah situ. Habis situ. Pada kanan arash. Tu pada kanan arash. Dobik pada kanan arash. Yakni Sidratul Muntaha itu ada pada pihak kanan arash. Itulah kata. Nak wisuk situ tak suk juga nah. Tak ada suk di sapa faidatun malam ni. Nak berarti di iz yarshas sidrata. Nak berarti situ. Pada kanan arash. Apa pada kanan arash? Yakni Sidratul Muntaha itu ada pada pihak kanan arash. Pada kanan arash, yakni Sidratul Muntaha itu ada pada pihak kanan arash. Jadi sebelah kanan arah. Pahung pokok kayu berdarah saat ni tu. Dia duduk sebelah kanan arah. Habis itu. Padanya lah. Tu dia tak ya buat lagu tu. Baca lagu tu. Padanya lah. Tu. Kena tulis mula. Padanya lah. Padanya lah. Dobik. Yakni pada Sidratul Muntaha itulah. Tu. Padanya lah. Yakni pada Sidratul Muntaha itulah. Tu padanya lah. Yakni pada Sidratul Muntaha itulah. Syurga yang bernama Jannatul Ma'wah. Syurga yang bernama Jannatul Ma'wah. Ya ada syurga situ. Pada langit duk di tempat Sidratul Muntaha duk tu. Langit yang 7 tu. Kata setengah langit yang ke-6. Syurga yang bernama Jannatul Ma'wah. Ia syurga Jannatul Ma'wah ni tempat malaikat, tempat puak-puak malaikat duk ni. Syurga Jannatul Ma'wah ni lah dia panggil tempat-tempat puak malaikat duduk. Dan tempat segala roh-roh orang mati syahid duduk situ. Dan orang yang orang yang siddiqin. Tulis sikit betul Jannatul Ma'wah nak berarti situ lah. Jannatul Ma'wah itu ialah Jannatul Ma'wah itu ialah tempat. Masa tu sapan dah mati tapi nak bagi sapan teseng tu. Jannatul Ma'wah itu ialah tempat yang didiami oleh puak malaikat-malaikat. Jannatul Ma'wah itu ialah tempat yang didiami oleh puak malaikat-malaikat. Tulis lagi. Dan segala roh yang mati syahid. Dan segala roh yang mati syahid. Dan segala roh yang mati syahid. Tulis lagi. Dan segala roh yang siddiqin. Dan segala roh yang siddiqin. Tulis lagu ni, siddiqin. Baris dia. Dan segala roh yang siddiqin. Dan segala roh yang siddiqin. Tu syurga Jannatul Ma'wah tu tempat puak malaikat duk berhenti, duk berhenti situ tu, duk situ. Lepas tu tempat segala roh orang mati syahid. Orang mati melawing, orang kafir tu. Roh dia duk dia syurga Jannatul Ma'wah. Lepas tu puak roh-roh orang siddiqin. Habis situ. Kemudian kata iz yarshas sidrata ma yarsha ma zaghal basar wa ma tagha. Sikit lagi ni go sidrah saat ni tu.
Daun dara saat ni tu duk berbaluk-baluk, duk klik 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 klik. Pun salah kata lagu tu dah. Daun dara saat ni tu. Ada macam-macam ni daun dara ni. Negara klik 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 klik, ada dengan rupa burung, gambarnya. Ada dengan malaikat, rupa nampak rupa dia. Klik klik klik, kalau kita kira agak gapo tu. Hak demo dak buat lah ni, ya ambil di sini dah tu. Ya ambil pasang taik-taik sajalah. Kita gambar supaya duk gapo panggil. 40 orang-orang kafir golek dia duk buat dia buat. Klik klik klik, ada garis gambar tu. Gambar ni garis. Klik klik klik. Klik klik klik. Salah bunyi lagu tu. Duk berbaluk saat ni tu. Kau tengok. Dah, duk tudung saat ni tu. Habis situ nah. Dah berhenti situ dulu. Iz yarshas sidrata ma yarsha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana naktarafna wa annana asrafna ala lazo ashrafna fatub alaina taubah tagsil li kulli haubah wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judan man nala biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil ban'i wa tanahi hamdan kasiran imma habbatin nasain Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.